Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulubihi wa bi'ulumina fid dharain. Dan satu bahagi disunatkan berjemaah padanya pada satu bahagi ni. Maknanya semaya sunat bahagi yang kedua ni ditutup oleh syarak ni suruh kita buat secara berjemaah. Boleh tak nak buat seorang? Boleh. Hanya aula kita berjemaah. Gitu lah. Semaya gapo katik ni? Iaitu semaya hari raya, dan semaya grano, semaya minta hujan. Maka tiga-tiga semaya ni seperti lagi akan datang pada segala tempatnya. Apa makna? Tiga-tiga semaya ni dia akan bawa sebut bak suku. Bak semaya raya, bak semaya grano, bak semaya minta hujan. Dia mendatangkan dengan babun mustaqil. Dia tak ada sebut secara ni tak. Sebab apa? Sebab pembahasan itu panjang sangat dah. InsyaAllah kita akan sapa. Lepas tu kita ambil dulunya di antara sunat hak jemaah ni. Semaya sunat tarawih. Semaya sunat tarawih demikian juga disunatkan berjemaah padanya pada semaya tarawih. Kalau kita buat seorang kepada hukum, boleh tak ada apa. Maka nota kaki di bawah tu kita ambil sikit-sikit lah. Sebab apa? Sebab nota kaki di bawah tu kita ambil pada kitab tarawih hak kita tulis. Cuma kita ambil sikit-sikit kita tak sini. Sebab tu penjelasan kalau nak panjang lebar bukanlah kitab salat tarawih kita tulis lah. Itu panjang bahasa dia. Kita ambil situ mari tak sini. Itu kita ambil sikit-sikit lah. Kedua. Pertama orang yang melakukan salat tarawih itu ialah baginda Rasulullah. Nabi kita lah mula-mula. Imam Al-Imrani dalam kitab Al-Bayan fi Syarhil Muhazzab. Kitab ni selalu kita sebut syarah kepada Muhazzab Imam Syirazi. Dan awal-awal kitab syarah Muhazzab rasanya kitab ni lah Al-Bayan. Maka kitab ni dicetakkan Darul Minhaj ni 14 jilid yang ditahqiq oleh Syekh Qasim Nuri Al-Aghar. Dalam kitab Al-Bayan ni dia kata setengah daripada sunat rawatib itu ialah melakukan salat tarawih di bulan Ramadan, iaitu 20 rakaat dengan 10 salat. Kemudian daripada salat Isya, orang yang pertama kali mana mula-mula orang yang buatlah tu melakukannya ialah Rasulullah. Orang mula-mula sekali Rasulullah semaya. Ibnu Qudamah juga berkata dalam kitab Al-Mughni. Ini kitab fiqh Hanbali. Salat tarawih itu hukumnya sunat muakkadah dan orang yang melakukan pertama kalinya melakukannya ialah Rasulullah. Itu hadis. Di antara hadis itu kita ambillah satu hadis. Hadis yang menunjukkan bahawa seorang pertama kali melakukan salat tarawih ialah Rasulullah. Di antaranya hadis pertama berkata Abu Hurairah, kana Rasulullah yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Rasulullah mentarghibkan, menggemarkan, menggalakkan, itu mentarghib kepada umatnya untuk beribadat malam di bulan Ramadan tanpa menyuruh mereka dengan perintah wajib. Bukan wajib tak wajib lah suruh tu. Beliau bersabda, barang siapa beribadat malam di bulan Ramadan hanya semata berimeh kepada Allah dengan Allah dan mencari keredaan Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dosa semua terampun. Itu di antara hadis riwayat Imam Bukhari. Patah dia kedua tu insya-Allah silakan baca sendiri.
naik ke mati, iaitu solat tarawih 20 rakaat dengan 10 salat. Maka tidak sah dikerjakan 4 rakaat ataupun lebih. Dikerja tu dengan 1 salat. Takluk situ. Dengan dah takluk pada kata dikerja. Jadi kalau kita buat 4 1 salat ataupun kita kata nak cepat 10 1 salat, tak boleh. Sebab benda tu tidak wari. Maka bilangan rakaat ni kita dah sebut panjang lebar ni dah. Panjang lebar tu daya kita sebut nota kaki di bawah tu pendapat ulama tentang bilangan rakaat tarawih tu. Ada kita ternyata lah kitab Al-Qaulus Sahih salat tarawih. Dan insya-Allah sila tengok sana. Maka kita ambil lah sikit lah, walau tak banyak pun kita ambil sikit. Akan satu turun di bawah bilangan rakaat tarawih dan pendapat para ulama. Solat tarawih termasuk solat sunat muakkadah sebagaimana telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh hadis-hadis yang mulia yang telah lalu. Hadis sana dah. Solat tarawih itu terdiri 20 rakaat tanpa witir. Maknanya dengan tidak termasuk witir lah. Witir suku. Jika dengan solat witir maka menjadi 23 rakaat. Demikianlah dilakukan oleh Rasulullah. Ada hadis depan dah. Dan telah diittifaq, makna disepakati oleh umat beliau yang ahli ijtihad, ulama-ulama. Baik ulama selepasnya, barangkali bukan selepas, salafnya kita fikir. Baik ulama salafnya kita tak fikir, bukan selepas. Jadi kalau kita tak fikir tu tak apa jelas. Salafnya ataupun ulama khalaf. Ulama salaf, khalaf. Sejak masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab sampai masa kita sekarang ini. Dalam hal tersebut tidak ada seorang pun ahli fuqaha daripada para imam mujtahidin yang 4 berselisih pendapat kecuali diriwayat pada Imam Malik. Imam Malik lah dalam riwayat yang kedua beliau berpendapat bahawa solat tarawih itu 20 rakaat lebih tu banyak mana sampai 30 ni rakaat. Dia ni dengan berdasar hujjah dari amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ada kisah silah dia lah sebab dia buat 30 ni tu mana sebab dia. Dia nak kira kata dia mau duduk di Mekah tu dia mau tawah, maka di Madinah tu tawah tak boleh. Lalu tu dia tambah masa tawah tu dengan rakaat sembahyang pula. Jadi semua jumlah 30 ni. Banyak Telah diriwayat daripada Nafi' bahawa beliau berkata, adraktun nasa wa hum yakumun Ramadan bi tis'in wa salasina rak'atan yutiruna minha bi salasin. Saya dapati orang-orang beribadat malam di bulan Ramadan, masuk salat tarawih dengan 39 rakaat. 39. Japu dah tu. 30 ni tu tarawih, 3 tu witir dah. Itu. Dari jumlah itu mereka solat witir dengan 3 rakaat. Jumlah 39 tu cabut 3 buat witir. Maksud itu. Dan panjang lebar lagi dah, insya-Allah kita lakah lagi. Sebab nota kaki semua di bawah tu kita ada penjelasan dalam kitab Ahkam Salat Tarawih dan Al-Qaulus Sahih fi Salat Tarawih. Kita ada sebut di situ. Insya-Allah buka tengok sana. Cuma kita sebut panjang sikit tu dan pendapat ulama dalam kitab gapo tentang bilangan. Berapa pendapat sini? 12, 13 pendapat dah. Maka kita ambil di muka surat pula 110. Ambil situ. Muka surat 110. Dan waktunya waktu tarawih. Waktu witir ialah waktu witir. Waktu tarawih ni kena pada waktu witir lah. Itu kemudian daripada sembahyang Isya hingga fajar. Mana kalau kita nak buat tika mana ikut lah. Kita nak sembahyang pukul 4 malam pun boleh. Ada masalah tu. Kita pakat kampung kita kita bakal tebik pukul 3 malam lepas sahur. Ada masalah. Tapi masa tu kan tak buat lah, orang tidur. Aku satu turun di bawah. Waktu solat tarawih.
Waktu yang kita semaya tarawih ni adalah kemudian daripada solat isya dan sunatnya sunat isya. Kalau kita nak buat sunat, kalau kita tak buat sunat tu pakai tarawih selalu. Juga dulu daripada solat witir, witir pun kita tak buat lagi lah. Sehingga terbit fajar shadiq, maka tidak sah solat tarawih sekiranya dilakukan dulu daripada solat isya. Jadi kalau kita semaya belum isya tu tak kira tarawih tu. Pada siapa sudah melakukan solat isya kemudian diiringi dengan tarawih, dia ingat bahawa solat isya itu adalah ketika berhadas. Jadi kita semaya isya baik, lepas tu buat tarawih. Dalam hal tu ingat, isya tadi tak ada wuduk kita semaya. Lagu mana tarawih kita? Dan saja dikembalikan solat tarawih itu pula. Tak pakailah. Sebab kita nak lepas solat isya yang sah. Tu. Kerana tarawih itu sunat yang dilakukan kemudian dari solat maktubah, solat isya tu. Tidak sah sebelumnya. Dan luput waktu tarawih itu dengan keluar fajar shadiq. Kalau kita duk tarak sampai ke habis, masuk subuh lah weh, tak boleh lah. Serta tidak diqadakannya di sini pendapat jumhur fuqaha. Bukan Syafi'i itu jumhur fuqaha tu. Kecuali fuqaha Syafi'i mereka berkata jika keluar waktunya sunat diqadakan solat tarawih semata-mata. Mazhab kita ni sunat kita qada tarawih, qada isyak boleh. Dan sah dilakukan salat tarawih kemudian daripada isya sebelum daripada sunat. Itu pun boleh juga. Tetapi yang terutama bahawa dilakukan kemudian dari sunat isya. Waktu paling boleh. Habis kata. Atau bak tarawih tu insya-Allah dia bagi muka dalam kitab bak tarawih lah. Panjang lagi lah dengan nas, dengan dalil, dengan radus syubhat ke apa semua tu. Lagu mana panjang penjelasan itu lebih kurang 70 muka surat yang kita tulis dalam bab salat tarawih. Dan kita pernah baca dah dulu tu. Dan sunat diqadakan segala semaya sunat yang mempunyai waktu. Qada ni bila? Apabila luput ia seorang lah akan semaya dah. Ataupun kita rajuk ia tu kembali kepada semaya sunat sini. Apabila luput ia semaya sunat mempunyai waktu. Tak situ sini. Jadi bila luput sunat qada seperti semaya 2 hari raya. Ini misal bagi semaya waktu. Dan sunat duha. Qada juga. Dan segala sunat rawatib yang mengikut bagi fardu. Sunat qada belaka. Maknanya sunat kita qada lah. Semaya sunat hak kita tak buat luput dengan takdir kan. Maka sunat kita qada. Satu turun di bawah dan qauluhu sunat diqadakan segala semaya sunat hingga akhir ni. Ini perkataan musannif dalam kitab Tepi Wisyahul Afrah Citak Kelamu. Tu. Bermula orang meninggalkan semaya sunat mempunyai waktu seperti semaya 2 hari raya, sunat duha dan sunat rawatib yang mengikut bagi fardu. Dan jikalau yang tidak dikerjakan dengan jemaah sekalipun atau meninggalkan semaya sunat yang sudah dibiasakan dia. Maksud dibiasa tu sunat kita buat semua, lepas tu negeri tinggal. Dan jikalau tidak berwaktu sekalipun, sunatlah dijawab dia. Khabar dia. Sunat diqadakan semaya itu. Sunat kita qada. Dan jikalau sudah lama masa sekalipun. Walaupun lama kita qada. Dan tidak sunat diqada sunat mutlak yang tidak dibiasakan dia. Melainkan jika dikerjakan dia. Kemudian sunat mutlak ni tak sunat kita qada. Dan tidak sunat diqada sunat mutlak yang tidak dibiasa, yang tak biasa buat. Kalau kita biasa buat semua adat tak apa tu. Maka dibatalkan dia pada pertengahan semaya. Maka hendak diqadakan dia. Demikian lagi tak sunat qada semaya yang ada banyak sebab seperti tahiyatul masjid. Jadi dia panggil kita semaya kena sebab. Itu tak sunat kita qada dia panggil dari masjid. Dan sembahyang minta hujai tak sunat qada. Itu tak
tak disunatkan kita qada. Intaha muallif tu tuai kita ni Syekh Ahmad Ismail Dawudi ni. Tapi hal ni kita ambil daripada Hamish ni tepi kitab Wisahul Abrah muka surat 50 cetak ke hak lama ni, tak ke lama. Sebab apa? Sebab Wisah Abrah pun tuai dia hak ni juga. Mutla'in pun dia juga. Kita besar lagi Bahrul Wafi dia juga. Dah. Bahrul Wafi tu kitab tu jaga-jaga dia mau cetak lah, kerana kitab tu kalau nak kena potong stek, kena taswir. Maka itu pun buat ibadat saja je. Maka kitab tu mulailah kita katanya sebagai sebuah ni ringkasnya pada Bahrul Wafi nya panggil. Ya kalau kita duk baca tu Bahrul Wafi tu hafsah tunggu mari mutla'in, tunggu selagi bisa aprah. Jawab ikhtisar itu. Jaga dia dah. Akal satu tulis sana. Kata ulama kita Syafi'i pada yang azhar. Pada pendapat yang azhar. Disunat qada nawafil yang berwaktu. Kalau sunat ada waktu ni, sunat kita qada. Dan muqabi azhar bahawa segala sunat muakkatah itu tidak diqadakan dia apabila luput. Muqabi katanya kalau luput tak payah qada lah, sudah kata qada apa lagi. Kerana bahawa ia nawafil. Maka iaitu menyerupai akan nawafil yang tidak berwaktu. Supaya tak ada waktu dah. Dan ini tidak diqadakan dia apabila luput. Dan pada kaul yang ketiga bagi ulama kita Syafi'iyah, jika tidak mengikut sunat muakkad akan yang lain seperti sunat duha. Waktu juga tapi bukan mengikut lain, maka diqadakan dia. Kerana menyerupai dengan fardu pada pihak terasing. Sebab dia suku. Dia bukan kata mengikut fardu dak ni. Dia suku cara dia. Itu sunat qada. Dan jika mengikut bagi lain, maksudnya dia mengikut fardu, seperti sunat rawatib. Rawatib ni kapung dengan fardu, maka tidak diqadakan dia. Ini pun tafsir hak comel ni hak akhir ni. Itu buka oleh kitab Majmu'. Mana dalil azhar kata sunat kita qada, kita ambil dalil lah satu. Dan berdalil mereka itu ulama Syafi'iyah bagi pendapat yang azhar itu dengan umum hadis Nabi, man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha ayyusalliyaha idza zakaraha. Pada siapa terlupakan semaya ataupun bertidur daripada tu. Mana dia tidurlah. Tidur tak jaga, tidur daripada ni tidur tu tak bangun semaya. Tak apa-apa. Maka kafarahnya itu ialah bahawa ia bersolatkan dia apabila diingatnya. Bila mana tazakara diingat ni bila dia jagalah. Bila dia jaga, kalau jaga, kalau dia terlupa dia ingat. Gitulah tadi ingat. Jadi bila dia ingat kata tak semaya lagi weh, tu kena qada. Umum tu, hadis tu umum, nasiya solatan. Adapun kalau semaya fardu wajib kena qada. Kalau semaya sunat, ulama ambil umum hadis ni juga sunat qada. Sunat qada saja. Kita tinggal sikit situ. Pendapat faslun, kita pergi ke muka sana. Fil awqatil lati tukrahus salatu fiha. Ini suatu fasal pada menyatakan segala waktu yang makruh semaya padanya pada waktu. Maknanya semaya ni bukan kata sunat seumur ada waktu yang makruh kita semaya. Ada waktu yang haram. Sini tengoklah. Tukrahu ni ada ulama pakar yang mana haram. Akan satu tu nanti kita akan baca. Dan tidak sah semayanya lagi haram. Dan tidak sah semayanya lagi pula haram kalau semaya. Jika dikerjakan dia, yang akan semaya oleh seorang lah. Pada lain daripada tanah haram Mekah. Adapun kalau tanah haram Mekah tak apa, tak haram. Hak lain. Maka iaitu 5 waktu. Hak pertama dulu.
Pertama, waktu naik matahari. Tengah-tengah duk naik, itu bukan lepas naik dah. Hingga naik segala koda 7 hasta. Tengah-tengah duk naik itu sah semaya masa tu. Mungkin dalil ada kesebut ada depan. Kita tunggu angka 2 dulu. Angka 1 dulu, angka 1. Dan adalah makruhnya itu sebagai makruh tahrim. Makruh tahrim ni api hari lah. Dan berkata ashab Syafi'i, dan apabila bersolat seorang pada segala waktu yang dilarangkan daripadanya itu, kalau semaya juga apa hukumnya dia? Ditakzirkan dia. Kena takzir. Hukumnya dia ditakzir. Dan tidak terjadi solatnya, tak sah. Dan batal ia. Dia berat jugalah. Dia buka dalam kitab Mu'tamad bagi Dr. Zuhaili. Dr. Zuhaili bukan Wahbah tu adik dia. Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Ada lagi tu tak arti. Dan dia salah satu orang yang banyak mengarangkan kitab dan tahqiq kitab-kitab ulama Syafi'i. Di antara kitab dia iaitu tahqiq Kanzul Ummal Fiqh Syafi'i, Muhallil, dan kitab Al-Muhazzaq 8 jilid, dan banyak lagi kitab-kitab dia tahqiq. Banyak dia karang. Adik pada Dr. Wahbah Zuhaili. Akal 2. Qaluhu iaitu 5 waktu. Adapun semaya yang diharaikan di dalam segala waktu yang 5 itu, iaitu semaya yang tidak baginya sebab. Mai tak ada sebab gapo. Seperti semaya sunat mutlak, tasbih. Ataupun ada baginya sebab yang terkama dia, sebab mutaakhir. Seperti semaya sunat ihram. Sunat ihram dan istikharah. Atau sunat mutaakhir belaka tu. Istikharah yang diperbuat ia pada tempat yang lain pada tanah haram Mekah. Adapun tanah haram Mekah, maka itu tak apa. Maka ada pun semaya yang ada baginya sebab yang terdulu, sebab mutakaddim dia panggil. Daripadanya. Ataupun yang berserta sebab muqarin dalam bahasa Arab. Seperti semaya qada fardu ataupun sunat, semaya jenazah, semaya minta ujian, semaya grano, semaya nazar, semaya hari raya, semaya sunat duha, dan sunat tawaf, sunat tahiyatul masjid, dan sujud syukur dan tilawah. Maka tidak haras kelia yang tersebut itu di dalam segala waktu yang 5 ini. Yang 5 itu. Tak apa. Ini tak apa. Ada pun tanah haram Mekah. Di tanah suci lah tanah haram Mekah. No? Sama ada Masjidil Haram ataupun yang lain. Tak kira di mana lah. Tanah haram Mekah. Maka tidak haram di dalamnya memperbuat sekalian yang tersebut itu di dalam segala waktu itu. Ikutlah nak buat ke mana pun boleh berlaku. Kemudian hak tu intaha hamish mutla'in badraini. Seperti hamish tepi. Tepi hasiah dia tu dia tertulis ni kita, maka kita bubuh jugalah. Hak dia sendiri tu. Tambah kitanya dalil bagi waktu yang diharam bersolat padanya itu dalil hak kata haram 5 waktu ni. Hak semaya 5 masa ni. Ialah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang bermaksudnya 3 saat adalah Rasulullah, Arab tu kita lakah. 3 saat, mana 3 masa, 3 waktu adalah Rasulullah melarangkan kami bersolat padanya. Kalau ni Nabi larang 3 waktu. Ataupun kami menanamkan, yakni orang matilah, dan mengkubumikan jenazah padanya, yakni bersolat jenazah. Jadi 3 waktu ni talih ni. Mula-mula sekali ketika naik matahari sehingga terangkat ia. Waktu masa matahari naik itu jangan ada semaya haram. Dan ketika berdiri matahari waktu rembang-rembang tengah hari. Ketika rembang-rembang. Masa matahari betul memolek tengah langit. Bila dia gelecir sikit, zawal, maka bolehlah. Maka waktu tu payah kita nak tengok tu sebab di hari ni matahari duduk tak betul tengah langit ni. Dia sengit. Dia sengit bapiah letu kadang-kadang. Dalam ulama kata dalam setahun tu kalau ada pun sehari ya, hak betul molek. Hak cuk sungklang hak dunia molek tu sehari tu kalau betul sengerti tu kalau kita letak sewaktu tu tak nampak bayar. Rembang dia panggil. Rembang matahari.
Mana bersangat terpanah sehingga cenderung matahari. Sehingga dia tu geleceh. Masuk zuhur lah. Dan ketika cenderung matahari hampir jatuh. Dekat-dekat nak jatuh tu. Dekat-dekat nak maghrib lah. Tak boleh semaya tu. Kalau kata semaya asal lagi tu, wajib semaya tu. Dah. Abang tak semaya juga je lah. Sehingga cenderung matahari, sehingga lenyak. Lenyak ni terbenam ataupun jatuh matahari. Panggil lenyak. Lenyak ya. Itu sebagai satu hadis yang kita ambil di sini. Satu hadis lagi nya hadis Abi Sa'id Al-Khudri berkata ia bahawa Rasulullah bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syamsu. Tiada solat kemudian daripada subuh sehingga naik matahari, dan tiada solat kemudian daripada asar sehingga lenyap matahari. Hadis itu jelas lah. Mati. Dan keduanya waktu rembang-rembang tengah berdiri matahari tu. Hingga geleceh matahari. Melekat pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak apa, hak tu tak makruh. Apa makna melekat hari Jumaat? Bawah. Maka tidak dimakruhkan bersolat pada hari Jumaat ketika istiwa. Istiwa itu mana rembang. Ketika istiwa bagi mereka yang hadir solat. Jadi kalau hari Jumaat tu tak apa tu. Kerana bawa sukar di atas, sukar ni mana payah. Payah. Kerana bawa sukar di atas orang yang semaya itu serta banyak dan ramai manusia dan beripung sukar oleh bahawa keluar. Tu Pak. Oleh bahawa keluar mereka itu bagi muraikan matahari. Kata Al-Baihaqi wal i'timadu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahabbat tabkira ila al-jumu'ah summa raghaba fi salah ila khurujil imam min ghairi taksisin wala istisna'i. Dan i'timad di atas bahawa Nabi beliau mensunatkan berpagi-pagi kepada Jumaat. Kemudian beliau menggemarkan dan menggalakkan pada semaya kepada keluar kepada imam daripada ketiadaan taksih dan tidak istisna'. Karena hadis Abi Hurairah katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati nisfan nahar hatta tazul asy-syamsu illa yaumal jumu'ah. Bahawa Rasulullah melarangkan daripada semaya tengah hari hingga geleceh matahari. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya waktu tengah matahari molek tak boleh semaya, harus semaya. Malaikat pada hari Jumaat. Atas dan ketiganya kemudian daripada semaya subuh. Lepas subuh ni tak sedut semaya lah, tak ada. Kalau boleh buat apa ada, misal kita qada subuh, qada sunat subuh boleh tu. Kita qada lepas subuh dah tu. Hingga naik matahari segala. Jadi waktu lepas subuh tu kita nak bawa aura, nak baca hizib, nak baca zikir, hak tu silalah baca. Tapi kalau kita nak sembahyang sunat yang biasa tu tak boleh lah, tak ada. Kita nak qada fardu boleh. Qada lupa waktu boleh tu. Akan satu tunggu sikit di bawah. Para fuqaha berittifaq di atas makruh mengerjakan solat yang tidak sebab baginya. Semaya tak ada sebab gapo ni makruh semaya. Kemudian daripada solat subuh. Kerana hadis Abi Sa'id, hadis tadi dah lepas sebut dah tu. La salata ba'da subhi itu lepas sebut dah sana. Dan keempat kemudian daripada semaya asar. Lepas asar pun hari semaya juga hingga jatuh matahari. Dan kelimanya pada waktu kuning-kuning matahari hingga jatuh matahari. Maksud waktu kuning-kuning matahari ni agak maghrib lah. Matahari nak ngarik lah. Nah, sebuah orang yang semaya dah tu tak ada semaya dah. Maka tak semaya lagi tu nak semaya lah asar. Maka hari semaya pada segala waktu yang tersebut berdosa lah kalau hari ni. Lagi tidak sah. Tak terpakai pula letih. Jika semaya yang mempunyai isbat yang mutaakhir. Seperti misalnya semaya sunat ihram, semaya istikharah,
tu tak sah haram lagi. Ataupun yang tidak mempunyai sebab, semaya tak ada la sababalaha, seperti sunat mutlak, itu pun tak boleh ke? Dan semaya tasbih. Dan tidak haram semaya yang terdulu sebab. Ni kalau semaya sebab mutaqaddim tak apa, ataupun menyertai. Maka yang terdulu sebab itu seperti semaya fardu. Sebab kita tak semaya lagi kan, tak ada haram tu. Dan semaya qada fardu boleh ke? Ataupun qada sunat, dan atau sunat tu atas pada fardu tu. Jadi semaya qada sunat ibarat tu dah. Atau tu atas pada kata fardu. Jadi qada sunat. Dan semaya jenazah, maya asar apa ni? Semaya banyak lepas asar. Tak apa. Dan semaya yang dinazarkan dia, semaya pasal boleh ke? Semaya kita nazar. Bila nazar dan telah hasil mu'allaq kemudian kita nazar, maka kena semaya lah. Dan semaya mu'adah. Semaya mu'adah ni kita semaya dah saning. Ada syarat dia lah. Semaya mu'adah ni kita katanya kita dah semaya sore, tiba-tiba datangnya jemaah semaya pula, maka kita semaya pula mu'adah. Padahal asal kita semaya dah, tak apa. Dan sunat wudu, boleh ke? Dan sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan syukur tu atas pada tilawah tu, dan sujud syukur. Dan yang menyertai sebab seperti semaya gano, ini boleh ke? Bermolek dia gano tu lepas asar, ya? Sebab-sebab bermolek dah. Dan semaya minta hujan, boleh ke? Habis. Itu lebih kurang pembahasan bab semaya sunat dah. Habis setakat tu. Maka kita pergi pula sambung lagi pasal fi salatil jamaah. Ini kita masuk cara bab semaya jemaah. Cara bab semaya jemaah. Ini suatu fasal pada menyatakan semaya berjemaah. Lebih dulu kita tengok bawah tu, sebelum pada ta'rif kita akan sebut depan ni. Tu hamusanih dah bawah tu, bukan hak kita tu, hamusanih. Cuma kita ambil lagi syahul aprah tepi sana. Qaluhu faslun fi salatil jamaah hingga akhir. Bermula yang muktamad pada Imam Nawawi dan lainnya, lain pada Imam Nawawi, bahawasanya tu khabar bermula semaya berjemaah lain daripada jemaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah tu khabar anna, tu khabar bahwa fardu kifayah bagi segala laki-laki yang merdeka, lagi mukim, lagi yang menutup aurah. Kali yang telanjang tak ayah. Dan tidak pada mereka itu uzur, tak ada uzur gapo satulah pada semaya berjemaah. Seperti yang telah kami sebutkan dia pada tepi kitab ini. Tepi kitab ini kitab Wisahul Afrah ni. Abak kita ambil hak ni di tepi kitab Wisahul Afrah. Kitab ini pada bab semaya jemaah lagi akan datang. Kalau kitab tu, kitab Wisahul Afrah. Jangan keliru tu. Maka jika didirikan jemaah itu oleh setengah mereka itu, nasya gugurlah dosa setengah yang lain. Jadi kalau dia mau buat setengah, hal lain gugurlah. Dengan syarat jika nyata dengan dia syiar, yakni tanda nyata Islam. Lepas sini kalau orang buat jemaah dalam rumah tak ada buat di masjid, tak gugur fardu kifayah. Kita kena buat tepat agak kata dia mau tahu kata, oh sini jemaah ni balas sah tak apa dah. Ataupun kita kata satu kampung dia tak ada buat balas sah, dia pakai berdiri kat muhtin lah. Buat situ kan tahu belaka, pak jemaah. Sah dah tu. Gugur fardu kifayah. Sekira-kira jika masuk orang musafir kepada negeri, pada kampung tempat berjemaah itu, nescaya diketahui bahawa negeri itu negeri Islam. Kalau masuk, sini balas sah dah weh, kampung Melayu ni. Kita panggil kampung Melayu, kampung Islam lah. Kampung Islam. Tapi istilah kita tadi kampung Melayu. Ini tempat orang Melayu, makna tempat orang Islam. Abang aku dengan Syiah. Istilah dia. Syiah itu kafir dah lah. Mau kita sini bukan kata semua Syiah itu kafir tak. Syiah Islam lah nah. Maka jika ada tempat berjemaah itu dusun yang kecil, kampung halu-halu, yang ada di dalamnya umpama 30 laki-laki, orang tak amal lah, lebih kurang 30 ke jatuh, memada didirikan jemaah pada satu tempat. Buat setempat tak apa dah. Ada kena buat musalla banyak sangat.
Dan jika ada ia dusun yang besar ataupun negeri ni bukan praktik dah, murak negeri ni panggil Korea ataupun satu tambun kita kata tak, satu mukim, satu daerah tu luas dah hampa tu. Maka tak memadai didirikan jemaah pada satu tempat. Hak tu kena tambah lagi tu sah tak leh tu. Hanya hendak ada jemaah itu berbilai-bilai di beberapa tempat sekira hasil dengan dia kenyataan tanah Islam. Kalau kan masuk pak sini Balasah. Jemaah sah ya. Maka kampung tu yang panggil Balasah banyak. Maka jika didirikan dia atas wajah yang tidak zahir dengan dia syiar. Jadi buat cuma orang tak tahu terjemaah. Kalau kan masuk dalam kampung kita, mana jemaah sini? Tak nampak kabuk. Seperti didirikan dia akan jemaah pada satu tempat di dalam negeri yang besar, negeri luas. Lepas buat setempat. Sekira-kira masyarakat hadir atau orang jauh. Dan mudah jauh tak kena mari, moga jauh. Ataupun didirikan dia dalam beberapa rumah. Pakai awak rumah masing-masing. Rumahku. Sekira-kira malu dimasukkan dia. Jadi kalau orang lalu dalam kampung tu, kita ada masuk dalam rumah kita. Nak minta semain memang tak masuk. Dan saja tidak gugur fardu, jadi fardu kifayah tu tak terlucuk. Mana berdosa belaka lah. Demikian lagi jikalau didirikan dia di luar umrah. Umrah tu binaan kampung pada tempat yang haruh dikosakan semaya padanya. Jauh lah kita kata. Ambil di kampung tu bik gitu 80 kilo pula awak jemaah. Bukan dia tu. Jauh. Maka tak memadai pada gugur fardu. Hak tu tak gugur juga. Maka jika tertegah mereka itu daripada mendirikan semaya jemaah atas wajah tersebut, tak ada siapa nak buat. Orang dah tak pergi masjid, tak ada siapa nak buat jemaah. Apakah hukumnya? Hendak diperangkan mereka itu oleh sultan. Ni kena istihar berai lah. Istihar berai. Berat dah selain ni. Ataupun naibnya, timbalan dia. Seperti hukum sekalian fardu kifayah yang lain. Pada Imam Rafi'i dan Syekh Mawardi, bahawa semaya jemaah pada menunaikan semaya yang maktubah yang lain pada jemaah itu sunat muakkadah pada keduanya. Yang ini mengikut pendapat bagi Imam Rafi'i dan juga Syekh Imam Mawardi, maka solat jemaah ni merupakan satu ibadat sunat muakkadah. Bukan fardu kifayah dak. Ini hak dia. Itu bawah tu sebagai kita takrif sebagai kita takrif kita ambillah sikit kalau tak banyak pun. Jadi solat Jumaat, apakah takrif dia? Kalimah al-jamaah dalam bahasa Arab memberi arti al-firqah minan nas. Firqah ni golongan satu Jumaat. Baca firqah bukan furqah. Furqah tu makna bercerai. Yang arti satu kelompok. Satu golongan, satu taifah daripada manusia. Itu segi bahasa. Dan pengertian jemaah pada istilah fuqaha, ini hak istilah, iaitu al-irtibat al-hasilu bainal imam wal ma'mum. Pertama ataupun ikatan yang hasil antara imam seorang dan makmum seorang. Sudahlah. Paling kurang imam seorang, makmum seorang. Maka tak apa dah. Solat jemaah ini adalah salah satu daripada khasais, makna ketentuan untuk ini umat sahaja. Artinya umat Nabi kita ni. Umat-umat dahulu tak ada jemaah. Tidak kepada umat yang dahulu seperti solat jemaah. Maka jemaah pun dia panggil khasais untuk umat Nabi kita ya. Umat dulu tak ada jemaah tu. Solat dua hari raya supaya solat gerhana matahari dan bulan sama. Maka pertama kali mula-mula orang hak melakukan solat jemaah itu ialah Rasulullah. Nabi kita lah mula-mula yang sembahyang jemaah. Dan pertama kali dilakukan, mula-mula sekali hak buat jemaah adalah di Makkahul Mukarramah, di Mekah. Akan tetapinya diperzahirkannya di Madinatul Munawwarah. Sebab masa tu di Mekah tu Islam tak apa gagah lagi. Terpaksa kena buat cara sulit-sulit gitulah. Islam telah mensyarakkan beberapa munasabah dan perjumpaan di antara kaum muslimin
untuk menunaikan ibadat pada waktu tertentu. Setengah daripadanya menunai solat 5 waktu sehari semalam. Setengahnya solat Jumaat dalam 1 minggu. Setengahnya solat hari raya sekali dalam setahun bagi setiap penduduk negeri. Itu yang panggil perhimpunan kita rasa lagu itulah. Hak seminggu sekali pun ada, hak setahun sekali pun ada. Hak hari-hari itu 5 waktu tu dia berjumpa semua. Kemudian kita ambillah sebagai satu dalil untuk solat jemaah. Dalil pertama firman Allah Taala. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Apabila engkau berada dalam kalangan mereka semasa perang. Ini masa perang ni. Lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka. Jemaah lagi dalam masa perang. Maka hendak sepuak dari mereka berdiri mengerjakan solat bersama-samamu. Ini kalau kita tengok zahir ayat ni apa? Wajah istidlah. Jalan cara ambil dalil. Itu wajah istidlah. Jalan kita berdalil dengan ayat ni, Allah Ta'ala menyuruhkan dengan melakukan solat pada ketika ketakutan, ketika perang. Dan pada ketika aman itu lebih aula lagi lah. Masa jemaah, masa ketika takut pun suruh kita jemaah lagi. Tak? Suruh semua jemaah tu. Lepas tu masa biasa ni tak ada kena kecek lah. Satu hadis lagi lah kita ambil sebagai dalil bukti solat jemaah ni ditutupkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya salatul jama'ati tafdulu salatul fazi bi 27 darajah. Salat berjemaah itu lebih afdal daripada salat bersendirian sebanyak 27 kali ganda. Hadis sahih Bukhari itu. Dan hadis lagi itu insya-Allah kita harap dia membaca sendirilah. Banyak kita pun huraya dah. Kelebihan solat jemaah tu dalil kita sebut mari banyak. Kita nak lakah tu, nak lakah. Kita pergi kepada muka 129 hukum solat jemaah. Jadi hak celah-celah tu kelebihan apa tu banyak hadis yang kita sebut tu 1 2 3 4 5 hadis. 5 hadis yang kita buat di sini berkenaan dengan kelebihan fadail fadilat solat jemaah. Hukum solat jemaah. Hukum dia. Katanya bermula semaya berjemaah lain daripada jemaah itu fardu kifayah. Hak tadi hak Imam Rafi'i dengan Mawardi hak ta'liq tadi tu dia kata sunnah muakkadah. Jadi nanti kita akan baca pendapat mazahib tentang masalah hukum dia dah. Bawah tu kita tunggu insya-Allah. Hukum solat jemaah mengikut pandangan ulama. Perbincangan yang akan disebut adalah mengenai perselisihan pendapat antara mazhab-mazhab. Bukan kita saja dak ni, mazhab lain tentang hukum solat jemaah. Bukanlah perbincangan di sini untuk 2 kali, nak sekali dah. Abu Esa untuk mencari manakah pendapat paling sahih. Kita nak tahu dalil kat sini. Tetapi ia bertujuan bagi menyedarkan pembaca budiman. Pokok kita duk baca kitab lah, duk tengok ni. Mengenai betapa besar dan kedudukan solat jemaah pada kacamata ulama. Pada pandangan, pada pendapat ulama Islam yang muktabar. Jadi hukum lagu mana? Pertama kali kita ambil pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi. Walau tak semua kita ambil setengah daripada. Di sini dikemukakan ni mana kita nak royak lah, dikemukakan nak royak pendapat ulama Hanafi, mazhab Hanafi sebagaimana berikut. 1, pendapat Allamah Alauddin Samarkandi dalam kitab Tuhfatul Fuqaha. Maka kita buka di sana. Dia katanya solat fardu berjemaah adalah wajib. Ini berat sikit ni. Tetapi sebagai ulama mazhab kami tu Hanafi, menamakan wajib itu dengan nama sunat muakkadah. Ya istilah dia gitu. Ada ulama Hanafi kata-kata wajib itu dengan makna sunat muakkadah. Dengan makna gitu. Namun pada hakikatnya walaupun nama berbeza tetapi makna tetap sama. Iaitu diberi pahala si pelaku. Baca gitu tu.
diberi pahala si, dia akan orang yang melakukan dan pendapat dan pendapat dosa, mana dan mendapat gitu dah. Dan mendapat dosa ke atas yang meninggalkan. Maknanya kita faham sini dalam pendapat Hanafi ni sembahyang ni wajib, kalau siapa buat boleh pahala, kalau tinggal berdosa. Gitu dah. Lepas tu ada lagi tu yang kita nakal tu, perkataan bagi ulama Hanafi tu ada dua pendapat Bakar Al-Kasani dalam kitab Bada'i. Kitab Bada'i ni kitab Mutamak Fiqh Hanafi ni. Lepas tu ada 3 pendapat Burhanuddin dalam kitab Hidayah, Abdul Barakat Nasafi. 5 pendapat dari kalangan fuqaha Hanafi, dan insya-Allah dia mau baca sikit. Kedua, pandangan ulama mazhab Maliki. Jadi kita ambil setengah-setengah. Kesimpulan Hasaning, ulama Hanafi mengatakan mu'ah wajib. Bila buat dapat pahala, bila tinggal berdosa. Gitu. Kedua pandangan ulama Maliki. Satu pendapat Allamah Khalil dalam kitab Mukhtasar Khalil. Solat fardu berjemaah selain solat Jumaat hukumnya adalah sunat. Risau lagi. Pendapat Al-Hafiz Ibn Al-Jawza' Al-Gharnati dalam kitab Qawanin Ahkam Asyariyah, muka surat 83, solat fardu Jumaah adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Tetapi mazhab Zahiri telah mewajibkannya ke atas setiap orang mukallaf. Itu adalah pendapat Zahiri lah. 3 dengan 4 tu silakan insya-Allah baca sendiri. Pendapat yang ketiga, tunggu bawah ketiga. Ketiga pandangan ulama mazhab kita Syafi'i. Ni kita ambil banyak ke tak apa. Tapi banyak sangat ni, 8 lebih. Ambil setengah-setengah dia. Banyak lagi. Kita ambil setengah-setengah. Pendapat mazhab ulama kita Syafi'i. Satu, pertama kali Imam Syafi'i dalam kitab dia kata sesungguhnya saya tak pernah memberi rukhsah, makna kemudahan dan keharusan kepada siapa yang mampu melaksana solat jemaah untuk meninggalkannya. Faham tak? Siapa-siapa yang boleh buat jemaah ni kalau tinggal tu, Imam Syafi'i kata aku tak beri kemudahan. Kok mana pun kena buat juga. Itu betul sah. Melainkan jika dia uzur. Jadi kalau uzur tu halal lah. Bila dia uzur tu boleh tinggal. Katanya lagi, kata Syafi'i, hendaklah disuruh kanak-kanak yang telah mumayyit datang masjid. Budak hak mumayyit ni mana budak hak pandai beza cuci cemal lah. Kalau budak umur 2 tahun tu sudah ajak gila lah karu gaya tu. Untuk apa tu? Untuk sama-sama melakukan solat fardu Jumaah sebagai suatu latihan bagi mereka. Jadi kita ajak anak-anak kita hak pandai dah tu. Kalau hak 2 tahun, 3 tahun tu kalau selak kain dengan semaya tu, tak boleh tu. Rasa ada wagi tu. Kalau nak wagi juga kena tak tepat dia khusus dah. Tidak tu ganggu ke, kadang-kadang jawi tak masuk pergi kain semaya batal ke tu pula. Ni nak budak hak mayit dah sebagai buat latihan, hajar belai-belai supaya mereka dapat membiasakan diri dengannya. Ya biasa jemaah lama-lama tak apa. Ya. Pendapat yang kedua, sebahagian pakar hadis. Pakar hadis ni panggil apa? Nak ucapkan hadis. Dia panggil pakar hadis. Pakar macam gitu. Pakar ulama hadis ni panggil apa? Muhaddisin. Mazhab Syafi'i. Ya, ulama hadis mazhab Syafi'i ni di antaranya Ibnu Hajar Asqalani. Muhaddisin Syafi'iyul mazhab dia panggil. Sebahagian ulama hadis bermazhab Syafi'i berpendapat bahawa solat fardu Jumaah adalah fardu ain. Ada kata fardu ain. Tapi sebahagian bukan keseluruhan dak ni. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ketika menyebut pendapat ulama Syafi'i mengenai solat Jumaah, mengikut pendapat golongan ketiga, sesungguhnya solat Jumaah adalah fardu ain. Tetapi solat Jumaah bukannya merupakan syarat sah solat fardu. Bukan kata syarat sah dak. Di antara ulama termasuk dalam golongan ketiga ini ialah Imam Abu Bakar Ibn Khuzaimah. Syafi'i dia ni. Dan Imam Al-Munzir, tu Syafi'i juga. Imam Al-Munzir ni di antaranya pengarang kitab Al-Ijma'. Dan juga kitab Ma'rifatul Asaq lagi. Keduanya merupakan dua orang tokoh ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Orang hebat ni.
Ibnu Khuzaimah orang hebat, Ibnu Munzir, apa Al-Munzir, yang sangat muncul dalam ilmu fiqh dan hadis. Fiqh pusaka dan juga hadis pusaka lepas ni. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari ada berkata, di antara ulama hadis bermazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa solat jemaah adalah fardu ain ialah Imam Abu Thawri. Seorang lagi dia tambah. Imam Ibn Khuzaimah, hasading. Imam Ibn Munzir, hak atas tu Ibn Munzir selagi jatuh Ibnu tu dah. Ibn Munzir hak atas dah. Hak atas tu Imam Munzir, ada Ibnu selagi bawah. Dan Imam Ibn Hibban. Ni 4 orang lah. Kemudian kita lakah sikit. Banyak jangan pendapat situ. Kita tinggal lagi ambil pendapat Hambali lah. Sebab Syafi'i itu luas sikit berbahasa kita sebut di sini. Muka surat 137. Keempat pendapat mazhab Hambali. Dalam 4 mazhab ni. Dan yang kita tinggal tu kita harap ada yang mau baca dah, insya-Allah. Pendapat mazhab Hambali di antaranya satu, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang mukallaf yang meninggalkan solat fardu jemaah dengan sengaja adalah seorang lelaki yang buruk akhlak. Tu orang teruk sangatlah tu. Orang tinggal jemaah ni. Ini kita buka oleh kitab Al-Awsat fi Sunan wal Ijma'. Kitab ni kalau tak silap kita ni dalam 18 jilid. Kita pun tak ada punya. Sebab mahal juga ni dah. Kita ada kitab ni. Kitab ni Ibnu Munzir. Ada sebuah lagi kitab dia nya Al-Ijma' atas lu ya. Al-Ijma' Ibnu Munzir juga. Tapi ni kitab ni Al-Awsat fi Sunan wal Ijma' wal Ikhtilah 18 ataupun 19 gitulah. Kitab ni tak sah. Yang kedua, Alamah Imam Muwaffiquddin Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni ada berkata solat fardu jemaah adalah wajib ke atas setiap mukallaf. Maka itu di antara ulama ulama Hambali. Kita ambil pendapat selaginya bawahnya keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana diikutkan oleh orang-orang yang salafi. Dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa ni 40 juzuk, 40 jilid semua lah. Tapi kalau cetakan baru ni Darul Hadis tu 20 jilid, 40 juzuk. Dalam juzuk yang ke-23 berpendapat solat fardu jemaah yang didirikan masjid-masjid merupakan salah satu syiar Islam yang terungu ni. Ni hambang yang terbesar lah kita katanya. Dia tu sangat mulia lah. Ianya juga merupakan suatu sunnah Nabi yang dapat memberi cahaya petunjuk pada mukallaf yang beristiqamah dengannya. Lepas tu ada banyak lagi lah. Ada pendapat Ibn Qayyim Al-Jawziyah pun. Ada mereka tu yang bermazhab Hambali belakang tu. Jadi kita ambil lah Ibn Taimiyah gilah masalah bab fiqh. Kita sebut mari. Bukan kata bab fiqh tu kita tinggal terus dak lah. Kita ambil buat muqaranah di antara mazahib. Kadang-kadang bila dia tasyadud doa tak boleh ke? Bila syadid doa bernampak nama Taimiyah pak tu pakai lepas lalu dah. Kakak dulu kita tengok apa yang dia kata. Tuai punya tu belak dia lah. Supaya juga masalah Mak Wahab. Padahal kita tahu dia sebagai raih dan muassih Wahabi, tapi ada pendapat dia tu yang sama dengan pendapat kita, maka kita ambil hal tu dia panggil. Hak tak sama dengan pendapat mazhab arba'ah, maka kita ketepikan. Kita jangan tolak habis di kereta lah, pilih hak molek, hak huduh bah tepi. Lepas tu banyak lagi pendapat dah. Banyak lagi di situ. Dalam Hambali saja pun kita sebut mari lebih ke 7 pendapat semua. Kita ambil kesimpulan. Muka surat 140 tu ada tengah. Itu kesimpulan Hambali tak salah. Sebab Hambali sama sebut sana ya. Nak ambil sikit boleh? Kesimpulan yang dapat diambil daripada pendapat ulama mazhab Hambali adalah sebagaimana berikut oleh Hambali. Kesimpulan dia, Imam Ahmad telah menggelarkan seorang mukallaf yang diketahui sentiasa meninggalkan solat fardu Jumaah sebagai lelaki yang buruk akhlak.
Imam Ahmad. Siapa-siapa yang tinggal jemaah, orang ni akhlak tak molek. Situ. Mengikut Ahmad, pendapat Imam Ahmad pula, solat berjemaah adalah fardu ain ke atas setiap mukallaf, tetapi ianya bukan merupakan salah satu daripada syarat sah semaya. Bukan syarat sah semaya dah ni. Ya ada juga syarat sah semaya fardu ain sepanjang jemaah lah. Kalau tak jemaah tak sah semaya kan. Oleh itu, setiap mukallaf yang meninggalkan dengan sengaja solat fardu jemaah dihukumkan berdosa. Itu ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi situ. Mata itu ada lagi sikit tak? Mana sana? Dan berjemaah bagi laki-laki pada masjid terlebih afdal. Laki-laki jemaah di masjid ni terlebih afdal daripada berjemaah di rumah. Adapun perempuan maka tidak digalakkan semaya di masjid. Kalau nak pergi tu boleh juga, kena jagalah cara-cara fitnah gapo adat-adat dia tu boleh. Pergi sekali dengan tok lelaki, syarat dengan izin suami dia. Kalau nak pergi dengan tanpa izin suami tak boleh. Dia tak sempat pergi mengaji. Kalau pergi mengaji benda fardu ain wala suami tak izin pun, maka boleh pergi. Dalam bab perempuan ni. Ya payah sikit, dia payah sikit. Maka kalau kita kata suami kata, "Mu tak payah pergi, aku nak ngaji dan mengajar rumah." Tak boleh pergi. Ataupun suami dia pandai, "Mu tak pergi, aku nak mengajar sendiri." Tak boleh pergi. Tapi kalau suami tak reti palaika nak ambil orang gaji ngajar rumah pedak, maka boleh perempuan itu tubik pergi belajar ilmu hak fardu ain walaupun tidak diizinkan oleh suami. Maka tu tak nama deraka panggil. Itu dah hukumnya. Jadi bab jemaah ni laki-laki lah digalakkan buat di masjid. Nak buat di rumah pun tak apa. Tapi kalau sekiranya bila buat di rumah tu membawa kepada kosong masjid, maka tak boleh juga tu. Kalau masjid orang ada dah, maka boleh kita buat di rumah. Mana lebih, tak ada kena kecek dah, lebih di masjid. Dia panggil al-fadilah al-muta'alliqah bil makan. Kelebihan yang bersangkut dengan tempat. Masjid ni tak sama dengan rumah. Habis kata. InsyaAllah tersambung lepas zuhur pula lah. Lepas zuhur pula. Dan hasil fadilat jemaah dengan seorang imam dan seorang makmum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhana arabi. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pukul 1 kita berzuhur, 1:30 kita semaya. Ada yang nak pergi sini dah, ada rumah tu lagi. 1 berzuhur, 1:30 kita semaya zuhur. Pukul 2 kita mulai baca. Sampai je pukul asar 3:30 lebih kurang. Kita semaya asar, lepas asar insya-Allah kita akan sambung sikit lagi kalau gagah. Gitu. Itu jadual.